Hadi Awang dalam dua muka. Anak Najib bakal gantikan Najib bertanding PR15. Amanah pelik, ini jawapan Pakatan Harapan isu kerjasama Anwar Mahathir. Kids yang nekat mau jadikan Anwar Perdana Menteri ke-10. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilihat mengamalkan sikap dalam dua muka apabila memberikan label negatif kepada musuh politiknya, dan pada masa yang sama lunak dengan rakan politik. Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad berkata ketika Abdul Hadi menuduh DAP sebagai parti yang anti-Islam, dia seakan lupa kepada gerakan yang pernah mengambil tindakan mahkamah untuk menghalang pelaksanaan hudud. Gerakan, kata Raja Kamarul Bahrain, kini menjadi rakan kongsi PAS dalam Perikatan Nasional. Abdul Hadi menuduh Pakatan Harapan sebagai golongan komunis tanpa apa-apa hujah atau bukti, tetapi tidak pula dia menganggap pimpinan UMNO, rakan muafakat nasionalnya yang pernah menjemput dan juga hadir dalam acara rasmi Parti Komunis Cina, katanya hari ini. Bekas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan itu juga menegaskan PAS bagaikan menutup mata terhadap nasib umat Islam Uyghur kerana membiarkan kerajaan Malaysia berkecuali dalam undian mengenai isu tersebut di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baru-baru ini Abdul Hadi yang dilantik menjadi duta khas bertaraf menteri selepas PAS menjadi kerajaan melalui langkah syariatan melancarkan serangan terbarunya kepada Pakatan Harapan. Kali ini penyandang kerusi parlimen marang itu mengaitkan DAP, salah satu parti komponen Pakatan Harapan, dengan ideologi komunis. Dia juga melabel musuh politik PAS itu dengan istilah iblis. Raja Kamarul Bahrain berkata berdasarkan sikap dan pendirian PAS serta Abdul Hadi ini, tidak ada alasan untuk menganggap mereka berjuang demi mencari keredaan Allah. Rupa-rupanya ulama PAS mengidam juga untuk mendapatkan wang, pangkat dan kedudukan duniawi hari ini. Rupa-rupanya kelazatan pangkat serta habuan sebagai menteri amat memabukkan, sehingga PAS terlepas pandang cabutan khas judi yang dinaikkan semula kepada 22 kali setahun setelah ia diturunkan kepada 8 kali oleh Kerajaan Pakatan Harapan, katanya lagi. Ketika pada pemimpin PAS menikmati pelbagai kelebihan dan imbuhan, kata Raja Kamarul Bahrain, pada masa sama ahli dan penyokong parti terbabit terus bergelut dengan hidup. Penyokong dan ahli biasa PAS terpaksa bersabar menunggu habuan di akhirat, sementara pimpinan utama diberi keutamaan memungut ghanimah di atas untuk diri sendiri, katanya. Anak sulung bekas Perdana Menteri Najib Razak kini dilihat kian aktif dan mula turun padang di kawasan Pekan. Tindakan Nizar Najib itu dianggap satu lagi isyarat jelas bahawa dia bakal diturunkan sebagai calon untuk UMNO Barisan Nasional pada bulan depan. Ia berlaku setelah peluang Najib yang juga penyandang kerusi itu untuk mempertahankan Parlimen Pekan semakin tipis. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd sebanyak 42 juta ringgit. Lebih menguatkan spekulasi itu apabila Facebook rasmi Najib turut memuat naik video khas Nizar yang memaklumkan hasratnya ingin terus berkhidmat kepada masyarakat Pekan. Menerusi video berkenaan, Nizar menceritakan perjalanan kariernya sehingga menceburi bidang politik. Nizar juga dilihat turun padang bersama UMNO bahagian menjalankan gerak kerja bagi menghadapi PRU ke-15. Anak sulung Najib hasil perkahwinannya dengan isteri pertama, Tengku Puteri Zainah Tengku Iskandar, merupakan Ketua Pemuda UMNO Pekan. Sementara itu, sumber UMNO ketika dihubungi Malaysia kini memaklumkan Nizar hampir pasti akan menggantikan Najib bagi mempertahankan kerusi Parlimen Pekan. Katanya aura Najib masih kuat meskipun bekas Perdana Menteri itu kini sedang menjalani hukuman di penjara Kajang. Saya boleh mengatakan hampir pasti Nizar akan menggantikan Najib di Pekan. Dia juga telah lama bergiat aktif dengan bapanya di Pekan sebagai Ketua Pemuda. Itu sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada Nizar untuk bertanding di Pekan. Apatah lagi, aura bosku masih kuat di Pekan. Namanya juga pernah dicalonkan untuk pilihan raya kecil Don Cini sebelum ini, katanya. Pada 21 Oktober lalu, Mahkamah Persekutuan menetapkan 3 hari bermula 19 Januari untuk mendengar permohonan Najib bagi menyemak sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng dana SRC. Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah Zahra Wan Yusof dan Siti Hajar Mustafa yang mendengar pengurusan kes menetapkan 19, 20 dan 26 Januari untuk mendengar permohonan semakan itu.
Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad berkata dia berasa hairan dengan keputusan Pakatan Harapan enggan bekerjasama dengan Gerakan Tanah Air. Khalid berkata Amanah berpendirian parti pembangkang seharusnya bekerjasama dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang dijadualkan pada 19 November ini. Seperti yang kita tahu, Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad telah memohon untuk bertemu Pakatan Harapan, tapi malangnya pimpinan Pakatan Harapan memutuskan untuk tidak meneruskannya. Apa yang saya tak faham, terdapat penolakan yang kuat terutamanya daripada PKR. Amanah sentiasa berpendirian bahawa pembangkang perlu bersatu supaya kita dapat memaksimumkan kerjasama dengan semua parti pembangkang, katanya. Khalid berkata demikian ketika ditemui media di Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya semasa menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Pakatan Harapan berhubung peruntukan kerusi bersama PSM dan MUDA. Menurut Khalid, mana-mana parti pembangkang yang mendapat sokongan rakyat seharusnya tidak dikesampingkan. MUDA ada sokongan, begitu juga Pejuang. Tetapi saya rasa pendirian Amanah tidak diterima atas apa jua alasan. Cadangan dan permintaan Pejuang untuk berjumpa telah ditolak. Tiada sebab mengapa kita tidak boleh bekerjasama dalam pilihan raya, tambahnya. Bagaimanapun, Khalid yang juga penyandang Ahli Parlimen Shah Alam berkata pihaknya akan akur keputusan dibuat Pakatan Harapan. Amanah perlu akur dengan keputusan Pakatan Harapan kerana kita tidak mahu akhirnya kita bertelagah. Kita perlu memberi keutamaan kepada Pakatan Harapan, katanya. Semalam, Setiausaha Agung Pakatan Harapan, Saifuddin Nasution Ismail berkata, gabungan itu bersedia menghadapi pilihan raya tanpa Pejuang dan Mahathir. Ini susulan Mahathir berkata, dia bersedia untuk bertemu pengerusi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, untuk cuba membentuk kerjasama politik. Sebelum ini, Anwar membayangkan masih ada peluang untuk bekerjasama dengan Mahathir dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, parti komponen lain menolak pelawaan itu dengan mengatakan ia tidak mungkin berlaku. Penyokong Pakatan Harapan mengambil sikap berhati-hati terhadap Mahathir kerana mendakwa bekas Perdana Menteri itu tidak jujur dalam menunaikan janjinya untuk menyerahkan jawatan itu kepada Anwar. Menjadikan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri merupakan perjuangan pertama veteran DAP Lim Kit Siang selepas bersara daripada politik. Kit Siang yang tidak akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15 berkata beliau akan meneruskan perjuangan untuk menjadikan Malaysia negara hebat sebelum ulang tahun ke-100 negara. Walaupun saya telah bersara daripada politik Barisan Hadapan selepas 57 tahun, saya akan meneruskan perjuangan politik untuk menjadikan Malaysia sebuah negara majmuk hebat bertaraf dunia sebelum ulang tahun ke-100 negara dalam 4 dekad lagi. Bermula dengan menjadikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Saya berada di pusat konvensyen Ipoh pada Khamis malam kerana saya menyokong matlamat Pakatan Harapan untuk menjadikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, katanya. Penyandang kerusi Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, cabaran terbesar dalam PR15 adalah sama ada Pakatan Harapan berjaya menjadikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Katanya usaha menjadikan Anwar sebagai Perdana Menteri sama sukar atau mungkin lebih sukar dengan usaha untuk menumbangkan hegemoni politik UMNO Barisan Nasional pada PR14. Menurut Kit Siang, jika pengundi boleh melakukan keajaiban politik pada PR14, maka mereka boleh melakukan satu lagi keajaiban dalam PR15 yang akan berlangsung bulan depan. Serentak itu, beliau meminta pengundi dalam dan luar negara bersama-samanya dalam merealisasikan matlamat beliau untuk merealisasikan impian meletakkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Saya menyeru para pengundi Malaysia di dalam negara dan diaspora Malaysia di seluruh dunia untuk bersatu hati dengan matlamat yang satu ini. Slogan baru kita adalah kita boleh, kata Kit Siang. Tambah beliau, PR15 akan menentukan sama ada negara akan terus ke hadapan dengan aspirasi impian Malaysia untuk Malaysia baru pada 9 Mei 2018 atau kembali kepada negara gagal dalam beberapa dekad akan datang. Kit Siang mengumumkan persaraan beliau dalam arena politik pada Mac lalu, berkecimpung selama 56 tahun dan menjadi antara pengasas DAP. Beliau tidak bertanding bagi jawatan kuasa tertinggi pusat CEC. Dia juga turut mengesahkan tidak akan bertanding pada PR15.